Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bersama dengan AG dan juga Haiza. Muaz pula punya turn cuti hari ini. Ya. Salam Jumaat daripada kami, 27 Mac 2020. Okey, yang pasti hari demi hari kita mengharungi insya-Allah sehingga 14 April insya-Allah. Selepas itu tiada lagi PKP, tapi tak tahu lagi itu akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Namun begitu menurut Tan Sri banyak peruntukan-peruntukan yang telah pun diunjurkan ataupun diberikan kepada negeri-negeri bagi mereka sama-sama meringankan beban rakyat-rakyat yang sekarang ini sedang duduk di rumah, sedang sama-sama orang cakap tu perintah kawalan pergerakan yang mereka lalui. Sedikit sebanyak bantuan daripada kerajaan dan juga daripada negeri itu sendiri dapat meringankan beban mereka. Banyaklah, antaranya boleh keluar KWSP akaun 2. Ya. Lepas tu ialah banyak lagi pakej-pakej ransangan yang akan diberitahu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul. InsyaAllah dapat meringankan lagi beban sama rata semua satu Malaysia. Okey. Dan cumanya selalunya kita banyak baca daripada kisah-kisah federal lah ataupun di Kuala Lumpur yang kita ini yang lebih dekat kan. Cuma kadang kita tak tahu apa khabar agaknya yang di luar Kuala Lumpur. Ya. Macam aku boleh call mak, abah, Tanya buat diorang video kan. call kan. WhatsApp video call dan tanya khabar makan apa, dan hari-hari jugalah kita akan dapat report feedback daripada mereka. Okey, sekarang ni kita juga ingin tanyakan perkabaran dan alhamdulillah Datuk Seri ataupun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir Mohamad sudi menerima panggilan kami di Cool FM ini untuk kita berbicara, berborak santai untuk mengetahui perkembangan khususnya kepada mereka rakyat-rakyat negeri Kedah. Apa agaknya perancangan yang dilakukan dalam PKP yang sedang dilalui sekarang ni. Menteri Besar Kedah kita berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Datuk Seri? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah Sudi baik bersama juga. kami. Memang betul Datuk Seri, semalam kita berjaya menghubungi ayahanda Datuk Seri Tun M. Alhamdulillah dia pun berada dalam keadaan sihat. Syukur. Alhamdulillah. Tapi masa ayahanda Tun M dikabarkan dikuatiri ada COVID-19, perasaan sebagai seorang anak ni Datuk Seri? Masa tu kita pun rasa terkejut juga dan cemas lah kan. Maklumlah beliau pun dah usia lanjut 94 tahun kan. 95 tahun ni. Ya. Jadi kalau kita tengok daripada apa yang sedang berlaku sekarang ni, orang yang lanjut usia lah yang paling vulnerable, risikonya besar. dedah kan. Penyakit ni. Ya. Jadi kita risau sangatlah keadaan dia tu. Tapi alhamdulillah ada nampaknya negatif, ada negatif kan. Syukur. Kekal macam itulah. Amin. Jadi Datuk Seri, dalam tempoh PKP ni ataupun perintah kawalan pergerakan ini sudah tentulah tak dapat berjumpa dengan ayahanda, bonda kan. Datuk Seri sendiri sekarang berada di mana? Di Kedah ataupun di Kuala Lumpur? Di Kedah. Di Kedah. Di Kedah sekarang. Ni jadi buat kerja Work from home banyak meeting. Jadi cuma perlu fungsikan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara Peringkat Negeri Kedah. Itu seminggu sekali. Kemudian adalah juga perbincangan dengan rakan-rakan Exco dengan pegawai kerajaan. Dan kadang-kadang kita tapi banyak dalam pakai teks je lah. Sekarang ni dah mula guna video meeting kan. Betul, itu yang popular sekarang ni Datuk Seri. Yang popular. Jadi asalkan ada line yang laju cantik, sikit boleh lah. Ya betul. Baik Datuk Seri, kita nak bercerita sebenarnya tentang rakyat negeri Kedah di bawah pimpinan Datuk Seri sendiri. Sebab sekarang ni PKP, Datuk Seri memang rasa sedih jugalah sebab tak dapat nak turun padang bersua muka bersama dengan mereka. Namun begitu apa yang difahamkan, kerajaan negeri Kedah ada memperuntukkan 21 juta ringgit termasuk 10 juta khusus bagi pakej ransangan ekonomi. Saya percaya ini satu nilai yang besar juga ni Datuk Seri. Kita cuba jugalah sedaya upaya ni dalam keadaan kekurangan kewangan pun untuk menyediakan peruntukan yang bukanlah nak kata cukup, tapi yang kurang-kurang dapat membantu juga kan, untuk bantu meringankan beban yang terpaksa rakyat pikul sewaktu PKP ni. Jadi antara lain ialah untuk pastikan mereka yang terjejas
sumber pendapatan dia. Sewaktu PKP ni, kerana mereka ni terlibat dalam sektor-sektor yang tak terlampau memerlukan. Kan sebahagian daripada essential services orang kata kan. Jadi orang-orang macam ni lah kena bantu. Fokus peruntukan ya. Ya. Baik, Datuk Seri sekali lagi nak tanya. Jadi pelan untuk Kedah sendiri mungkin selepas pulih COVID-19 ni Datuk Seri. Setelah pulih saya ingat tumpuan kami dalam soal ekonomi. Okey. Kerana bab itu yang paling terkesan kepada mereka-mereka yang dah putus mata pencarian suatu PKP. Contohnya macam pemandu taksi, orang yang servis aircon, orang yang cuci kereta. Jadi sewaktu PKP ni memang tak ada bisnes lah kan. Modal pun dah keluar, tapi tak ada apa-apa. Orang yang jual barang-barang selain daripada barang makanan. Jadi orang macam ini saya ingat kita dah mula nak menyampaikan sedikit bantuan. Supaya dalam tempoh ini walaupun tak ada pendapatan, mereka masih lagi ada RM1 untuk beli barang makanan, barang asas. InsyaAllah. Okey Datuk Seri, mungkin selepas ini Datuk Seri boleh kongsikan apa perasaan bagi pihak negeri Kedah sendiri apabila federal memperuntukkan 130 juta yang diberi sama rata. Sebentar lagi Datuk Seri kongsikan. Boleh Datuk Seri? Kita sambung sekejap lagi Datuk Seri. Kami masih lagi di sini untuk anda. AG, Haiza dan Muaz bercuti. Kami ikut turn demi mengikuti perintah kawalan pergerakan. Tetapi kami ini bersama dengan anda untuk memberikan update terkini. Apa saja info yang penting sahih di Cool FM ya. Ya, betul hanya kami kerana kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir Mohamad. Ada di talian dah bercerita tadi dan kita nak sambung cerita lagi lah. Datuk Seri mengenai peruntukan yang diberikan oleh federal sebanyak 130 juta diberikan sama rata kepada satu Malaysia. Dan saya rasa ini meringankan lagi beban untuk kerajaan negeri Datuk Seri. Ya, memang betul lah, banyak membantu kami. Maklumlah Kedah ni bukanlah negeri kaya sangat. Allah. Tapi bila dapat 10 juta tu kita cuba usahakan supaya yang dibelanja dengan hemah dan dirasai oleh seramai mungkin dalam ketika PKP ni. Baik. Datuk Seri, lagi kita nak tanya juga berkenaan dengan agihan Datuk Seri. Bagaimana cara agihan? Yelah, maklumlah kadang-kadang bila ada peruntukan sebagainya, suara-suara netizen ni Datuk Seri yang kita nak tepis ni selalu akan cakap sampai ke nanti ada yang tersangkut kat mana lah. Mana api agihan tu? Jadi duit itu sebenarnya untuk rancangan ekonomi. Jadi oleh kerana itu kita cari satu pendekatan. Diagihkan melalui pusat-pusat khidmat don kerajaan negeri. Kemudian dalam bentuk pack makanan berada. Dan juga dalam bentuk wang tunai bagi mereka yang terputus modal untuk berniaga kerana PKP. Jadi dua cara dia boleh buat. Satu ialah untuk mengisi borang yang agak simple dengan yang boleh didapati daripada pusat-pusat khidmat ni ataupun daripada adun-adun kerajaan. Kemudian kalau yang memerlukan bantuan pack makanan ini boleh ambil daripada MPKK, iaitu wakil-wakil di peringkat daerah dan peringkat kampung. Saya tertarik sebab food bank ni kepada pelajar ataupun institut pengajian tinggi dan juga dianjurkan kepada 576 masjid seluruh negeri yang akan memberi manfaat lebih 70,000 penerima Datuk Seri ya. Ya, yang tu lain pula. Food bank tu berasingan daripada bajet yang diberikan daripada kerajaan. 550,000 itu bajet zakat negeri Kedah sendiri ya. Itu daripada lembaga zakat negeri Kedah dan ada peruntukan daripada kerajaan negeri 550,000
untuk pelajar-pelajar yang terkandas. Ya. Termasuk pelajar-pelajar kerajaan negeri Kedah di Mesir dan Jordan. Mereka pun dalam keadaan yang agak mencemaskan juga. Datuk Seri, saya terfikir juga kan dalam peruntukan yang banyak yang diberikan kepada rakyat negeri Kedah khususnya, untuk Datuk Seri sendiri terfikir tak, okey, wang dah banyak dikeluarkan tanpa orang cakap tu, ini tanpa diduga lah Datuk Seri kan. Ya, jadi apa planning selepas ni dari segi nak pungutan wang tu balik, nak masukkan balik dalam akaun negeri Kedah itu sendiri Datuk Seri? Kita sebenarnya perlu lihat bagaimana nak membantu rakyat. Jadi waktu ini bukan masanya untuk kita membebankan mereka lagi dengan contohnya bayaran sewa, premis perniagaan, semua tu. Jadi kita tangguhkan dulu saya ingat untuk 3 bulan ni. Okey. Jadi dia boleh terus berniaga lepas selesai PKP ini tanpa bimbang untuk merancangkan hutang-hutang ataupun bayar sewa medan selera, gerai dan macam-macam lagi macam itulah. Yang memang tak dapat berniaga kan Datuk Seri? Bukan produktiviti. Betul. Dia orang tak berniaga, lepas tu tak dapat income Datuk Seri kan? Income tak ada, jadi kita nak bayar. Jadi katanya juga ada sebanyak 300,000 akan disalurkan kepada Pusat Kuarantin Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bayaran gaji sebanyak 4.5 juta untuk pekerja kontrak. Sementara guru kelas agama dan fardu ain kafar, pekerja sambilan harian juga akan diawalkan ya Datuk Seri? Ya, kita awalkan. Sebab maklumlah dia macam kerja harian ni. Dia selagi dia tak datang kerja, tak dapat gaji. Betul. Itu kan. Jadi kita masih lagi tanggung. Kalau dia orang ni kadang-kadang maklumlah kadang-kadang tak cukup tabungan. Kadang-kadang tu ada juga yang kasi pagi makan pagi, betul. Petang. Kalau tak ada pendapatan tu maksudnya dia macam tak makan. Ya, Datuk Seri, dalam membantu rakyat negeri Kedah ni ada kemungkinan ke planning ataupun perancangan untuk memotong gaji Menteri Kabinet Kedah? Tak banyak sangat, tapi insyaAllah dipertimbangkan. Tapi yang tu nak kena bincang dengan exco semua lah. Yalah. Baik, kita pastilah. Tapi saya ingat dia lebih kepada peruntukan yang ada dengan kerajaan ni. Dan kita kena pastikan peruntukan ada dan disalurkan dan dapat dinikmati oleh semua yang terjejas dengan akibat COVID. Betul. Baik, dan kita memang yakin Haji di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah ini, Datuk Seri Mukhris dapat memberikan terbaik lah khususnya buat rakyat Kedah. Dan antara peruntukan yang diberikan ini dapat disalurkan memang terus sampai kepada mereka yang memerlukan ni Datuk Seri ya. Ya, insyaAllah itu satu amanah yang kita pikul. Baik, Datuk Seri, sebentar lagi kita akan sambung bersama dengan Datuk Seri sebab ramai juga yang nak tahu tentang perkembangan kebakaran api hutan di Bukit Ternas Mukim Soksik. Sebentar lagi Datuk Seri ya. Ya. Baik, untuk anda terus kekal di Cool FM. Bersama kami AG dan juga Haiza untuk hari ini, hari Jumaat. Alhamdulillah, insya-Allah hari Jumaat yang penuh barakah. Sekali lagi nak diingatkan, kita buat solat hajat beramai-ramai di rumah masing-masing. Betul. Selepas solat Zuhur nanti. Dan hari ini, pagi ini, kita masih lagi bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir Mohamad di talian, bercerita Menteri tentang Besar Kedah, Menteri Besar Kedah, bercerita tentang negeri Kedah itu sendiri. Dan kita nak tanya juga Datuk Seri, ketika PKP ni, apa aktiviti agaknya Datuk Seri lakukan dekat rumah bersama dengan anak-anak? Sekarang saya ada di Kedah, jadi saya duduk bersorangan. Allah. Keluarga di Kuala Lumpur. Berapa lama Datuk Seri sorang-sorang kat Kedah ni? Yalah, maklumlah masih ada tugas dan tanggungjawab yang kena buat juga lah kan. Walaupun kita ada teknologi komunikasi yang canggih-canggih sekarang. Betul. Tapi kadang-kadang tu nak kena ada on the ground juga lah. Memang saya percaya di saat begini anak-anak nak nampak Datuk Seri depan mata ni. Dan itu kena FaceTime jelas kita lah. Daddy dia busy sangat ni. Ni Datuk Seri, kalau kita tengok, yelah orang sekarang ni dalam PKP ni macam-macam dekat media sosial kan. Ada yang Hairul kongsikan gambar anak beliau pakai jambang serupa macam Datuk Seri. Saya tahu dia yang ke atas dia tahu apa kena sangat. Yang gambar tu dah okey lah. tak serupa sangat lah ya.
Ya. Baiklah Datuk Seri. Baik, tadi kita nak kembali dengan soalan tadi. Ya, Datuk Seri nak tahu juga perkembangan mengenai apa kebakaran yang berlaku di hutan Bukit Ternas Mukim Soksik ni, Datuk Seri. Yalah, itulah dia. Kadang-kadang ni bila kita dalam keadaan cemas dengan PKP ni, ada juga lah pihak-pihak tertentu yang ambil kesempatan menceroboh hutan simpan kita. Lepas tu dia nak buat clearing, lepas tu dia bakar. Jadi itu yang berlakunya. Jadi kita masih lagi memantau. Jadi anggota keselamatan kita walaupun banyak tertumpu kepada kawalan pergerakan, tetapi mereka masih lagi bertugas di kawasan-kawasan hutan dan sebagainya kan, tempatan kita. Jadi tujuannya tak lain tak bukan untuk mengelak daripada perkara macam ini diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Ya. Aduh. Bagaimana pula perkembangan rakyat negeri Kedah, Datuk Seri, untuk PKP ni, kerjasama yang mereka berikan, laporan daripada pihak berkuasa untuk Datuk Seri? Berapa persen? Semakin baik. Alhamdulillah. Kalau 45 hari yang lepas 87%, sekarang ini 95%. Alhamdulillah. Diorang faham kamu tahu kalau terpaksa keluar untuk beli makanan itu pun sekejap-sekejap saja, ketua rumah saja yang keluar. Lepas tu tumpu pada tempat yang dia nak pergi beli, dah beli balik terus. Dia tak berlegar, dia tak melepak mana-mana lah kan. Ya, jika dia benda ini mereka faham ini soal kesihatan keluarga mereka sendiri juga kan. Datuk Seri, bila jadi PKP ni kan, biasalah kita ni nak pergi melancong, rasa macam rindu betul nak pergi Langkawi, Datuk Seri. Oh, betul lah. Kedah lah tempat antara port dekat Malaysia ni, pelancongan yang terbaik lah kan. Jadi saya percaya orang-orang Langkawi pun ataupun pelancongan di negeri Kedah sangat terjejas, Datuk Seri. Bagaimana Datuk Seri untuk fokus promosi itulah di Malaysia ni? Khususnya Langkawi dan juga di Tanah Besar Kedah kita ni pun banyak juga destinasi pelancongan. Semuanya terjejas. Jadi kita kena fikirkan apa pakej rancangan yang diperlukan, dan juga kita nak tumpu kepada pengiklanan. Bila dah selesai masalah ni, bila dah tak ada timbul lagi lah ancaman penyakit macam ini, supaya pelancong akan kembali ke sini. Jadi pelancong tempatan maupun yang daripada luar negara, saya ingat dia akan makan sedikit masa. Jadi semua kena banyak bersabar. Dalam keadaan itu kita tengoklah apa yang boleh kita buat supaya pendapatan daripada semua yang bergiat dalam sektor pelancongan ini boleh kita pulihkan semula sikit demi sikit lah. InsyaAllah. Tadi saya tertarik dengan kata-kata Datuk Seri tadi, Kedah katanya tak banyak duit. Jadi apakah perancangan ekonomi pengkhususan tu bagaimana? Sebab pelancongan ni saya percaya antara salah satu sumber utama faktor ekonomi negeri Kedah. Selain daripada itu mungkin padi, Datuk Seri, dan lain-lain bagaimana? Pelancongan sebab dia ni perkhidmatan melibatkan orang datang daripada jauh dan dekat. Yang itu yang paling terkesan. Bayangkanlah kalau kita menguruskan satu hotel, dibatalkan pesanan bilik-bilik ni. Betul. Sampai 100% pun ada juga. Walhal kita masih lagi terpaksa bayar gaji dan sebagainya. Jadi tentunya ianya sangat membebankan. Alhamdulillah baru-baru ini Bank Negara Malaysia dah mengumumkan bahawa pinjaman-pinjaman dengan bank itu bolehlah ditangguh bayaran 6 bulanannya sampai 6 bulan. Betul. Banyak membantu. Betul. Jadi yang melibatkan cukai dengan kerajaan negeri, kerajaan pusat, yang ini pun kita sedang melihat macam mana kita boleh pemudahkan, mungkin diberikan moratorium pengecualian daripada bayaran cukai ini untuk satu tempoh yang munasabah. Di Kedah ni pertanian, padi contohnya, ianya satu sumber jaminan bekalan makanan. Betul. Jadi benda ni tak boleh berhenti. Walaupun kita berterusan, ada PKP, saya penjelaskan kepada petani-petani, pengusaha-pengusaha sektor padi khususnya di Kedah ni, bahawa mereka pun dianggap sebagai perkhidmatan yang essential, yang diperlukan. Betul. Jadi sekarang ni kebetulan Kedah ni dah 4 bulan menghadapi kemarau. Tak hujan dah lama dah. Kemarin adalah hujan sikit tapi tak cukup.
Jadi kita terpaksa guna padi tabur kering. Ya. Dia tak sama macam yang biasa dalam musim-musim. Cara yang lain Datuk Seri. Dua kali. Jadi sebab kekurangan air. Jadi tabur kering ni nak kena bajak tanah tu dulu. Kemudian baru tabur benih kering tu. Alright. Kemudian nak kena kena mampankan balik supaya benih tak dimakan burung. Jadi itu semua proses tu semua kena berjalan. Dia ada alternatif lah Datuk Seri ya. Ya. Baik Datuk Seri. Yang itu jadi kita harap pihak penguatkuasa tak menghalang lah pekerja-pekerja, contohnya pemandu sektor Betul. daripada menjalankan kerja-kerja membajak kita ini. Betul. Dan nak buat bajakan ni dia kena spare part kena beli daripada kedai hardware. Kedai hardware tutup pula. Tutup pula kan. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita minta buka lah supaya dia boleh beli barang-barang tu, lepas tu tutup balik. Tak apa, jangan buka sepanjang hari kan. Untuk tujuan membajak saja. Betul lah. Memang ada sektor-sektor yang terpaksa meneruskan kerjaya mereka demi kelangsungan hidup ni Datuk Seri ya. Betul. Maklumlah kita dah tak boleh import barang makanan daripada luar. Jadi barang makanan tempatan lah yang akan menyelamatkan keadaan. Yang ini kita kena teruskan. Kalau tidak ni kita tak cukup makan. Betul. Baik, apa pun kami nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukhris Mahathir, Menteri Besar Kedah, sudi bersama dengan kami di On Air ni Datuk Seri. Orang Kedah pun dengar kita ni 107.3 FM. Sedikit nasihatlah untuk orang Kedah dan rakyat Malaysia khususnya. Silakan Datuk Seri. Tingkatkan lagi kita punya pembantuan kepada PKP. Jangan kita pula jadi orang yang bantu menyebarkan jangkitan ni. Baik. Dan selain itu shout out kepada semua petugas-petugas barisan hadapan kita. Mereka melakukan satu kerja yang sangat-sangat kita hargai. Betul. Jasa mereka tak akan kita lupa. Dan mereka ni betul-betul frontliners dan menyelamatkan nyawa kita semua. Jadi kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada mereka semua. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Jaga diri sama-sama di Kedah sana. InsyaAllah kita akan bersama lagi Datuk Seri. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia perbualan kita. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir Mohamad dengan perkongsian yang dikongsikan seawal jam 8 tadi. Banyak sebenarnya yang dilakukan demi menjaga kebajikan orang Kedah khususnya. Baik, dan untuk anda semua terus dengar kami di Cool FM.